أرسل رسوله بالهدى والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبين كتابه وعلى آله وأصحابه المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani muslimin, mari sama-sama kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sama ada ianya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan, sehingga kita masih boleh hadir melaksanakan solat Jumat di masjid yang dimuliakan Allah ini. Seterusnya marilah kita selalu dan sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita semua sudah sedia maklum, baru-baru ini negara kita telah menjadi tumpuan masyarakat luar dari berbagai bangsa. Perkara ini terjadi bukan disebabkan oleh pencapaian atlet sukan dalam acara yang dipertandingkan, tidak juga kerana pengiktirafan dalam berbagai bidang, tetapi akibat satu tragedi penerbangan yang telah dijadikan berita-berita akhbar utama dan telah menjadi perbuatan rata-rata kita pada hari ini. Ikhwani muslimin, di dalam menghadapi tragedi ini kita dapat melihat terdapat 3 golongan yang terdiri daripada, pertama, golongan yang menerima, yaitu mereka yang beranggapan bahawa musibah yang berlaku itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu ada hikmahnya. Kedua golongan yang masih tidak dapat menerima peristiwa yang berlaku dan menurut mereka musibah ini adalah kesalahan yang tertentu 100%. Ketiga, golongan yang biasa-biasa, yaitu mereka yang sekadar menyesal dengan datangnya musibah. Tentulah kita sebagai manusia mengaku terkadang ada dari sebahagian musibah itu berpunca dari tangan-tangan manusia, seperti yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Artinya, maka bagaimana halnya apabila mereka ini orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah Subhanahu wa taala, kami sesekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Dari ayat di atas sudah jelas bahawasanya ada antara musibah yang menimpa seseorang atau masyarakat bukanlah merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari kesalahan yang telah dilakukan.
mereka ini menisbahkan bencana yang terjadi adalah semata-mata kerana keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyiksa makhluknya. Dan kita sebagai orang yang beriman memanglah mengaku bahawa segala sesuatu yang terjadi mestilah atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun harus diingat bahawa ada juga yang dinamakan dengan sunnatullah, yaitu suatu perkara yang sangat berhubungan dengan tindakan atau ikhtiar dari seseorang, dan lazimnya dinamakan dengan sebab aqidah. Contohnya, apabila seseorang belajar dengan bersungguh-sungguh, maka kesannya ialah ia menjadi bijak pintar. Orang yang beriman, maka hatinya akan menjadi tenang. Orang yang berhasad dengki tidak akan tenteram hatinya, dan orang yang membuang sampah di mana-mana pasti mencacat pandangan serta mungkin menimbulkan bahaya banjir di luar dugaan. Oleh sebab itulah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai sahabat yang gugur di medan perang, terluka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun turut terluka. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui sahabat-sahabat yang terluka, gugur itu walaupun mereka menderita. Ketika inilah turunnya ayat surah Ali Imran ayat 139, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yakni mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Memang kita dibolehkan untuk bersedih pilu, menangis, tetapi agama mengingatkan kita semua bahawa Tuhan melaksanakan sesuatu kerana ada tujuan. Ikhwanul muslimin, sebagai seorang muslim mukmin, kita perlu banyak membaca ayat Al-Quran, dan tentunya membaca salah satu dari firman-Nya dari surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, demi sesungguhnya kami akan memuji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat di atas memberikan satu terapi berharga kepada mana-mana manusia, khususnya orang beriman, supaya tetap menyadari bahawa kehidupan manusia ini tidak sunyi dari sebarang cabaran, dugaan, rintangan dan kepayahan. Hanya orang yang sabar sahaja yang akan berjaya dan diberi kabar gembira apabila segala musibah itu dianggapnya sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin, apabila berlaku sesuatu musibah, sewajarnya muslim mukmin, bahkan seluruh umat manusia, perlu merasa dirinya kecil, kerdil di hadapan penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Tuhan yang lebih mengetahui semua perkara jika dibandingkan dengan makhluknya. Ada kalanya pada pandangan manusia, perkara yang terjadi adalah buruk, namun hakikatnya ia adalah baik, bahkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah juga yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Inilah antara keagungan agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kerana itulah dalam salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh semua penganut Islam ialah kepercayaan kepada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang mengimaninya tidak akan menyalahkan nasib dan diri sendiri secara keterlaluan dan membutuhkan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan pula. Apa yang penting ialah jika terjadi satu musibah kerana sesuatu kesalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya atau ingin menghapuskan dosa-dosanya. Sedangkan bila yang berkenaan tidak bersalah, maka tentunya ada pula imbalan yang disiapkan Tuhan baginya. Jika tidak di dunia, insyaAllah di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza arada Allah bi'abdin syarran, amsaka 'alaihi dhanbi hatta yuwafihi yawm al-qiyamah." Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang hamba, disegerakan baginya akibat perbuatannya, yakni musibah di dunia. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan pada seseorang hamba, ditahan baginya dosa, tidak diturunkan musibah hingga dia membalasnya nanti di akhirat. Ikhwanul muslimin, setelah mendengar khutbah berhubung musibah dan kaitannya dengan ketentuan ilahi, serta adanya anjuran bersabar kepada kita semua, marilah kita sebagai muslim mukmin yang bersaudara untuk sama-sama merasai susah senang dengan saudara kita yang lain selama-lamanya. Jika mereka diberi nikmat, kita pun perlu turut bersyukur, dan jika mereka ditimpa musibah, kita perlu membantu untuk meringankan beban yang dialami. Inilah antara sifat yang dianjurkan agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya, janganlah kamu berturun-turungan untuk membuat kebajikan, dan janganlah kamu berturun-turungan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah memberat angkat siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم إلى يوم الدين، وأعد كلمة الموحدين، وأذن لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشركها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان كمولود ممولك سلطان محمد كريم Sultan yang diperkenalkan dan dari Naim. Ya Allah, pelihara Tuanku dan Sultan Ismail Petra, dunia dan akhirat dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Aslahallahu mulkahu wa ihsanah wa fayyada lahu 'ilmahu wa ballaghahu min al-khayri ma syaa. Allahumma ayin syar'a syarika lahu wa li sabilan wa minhaja. وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.